الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertamanya karena sama-sama kita merangkapkan dan lafazkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan perasaan kita, mengungkapkan lafaz ucapan pujian kepada Allah dengan pujian alhamdulillah sebagai lambang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghuniakan kepada kita nikmat kehidupan, dan kita masih lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk kita diberikan kesempatan beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih lagi diberikan ruang untuk kali yang seterusnya untuk kita dapat bersama di dalam majlis ilmu yang disifatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada jalan untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menelusuri jalan-jalan untuk mencari atau mendapatkan ilmu, menampakkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mempermudahkan baginya jalan untuk memasuki syurga Allah. Pada malam ini tuan-tuan, kita sedang berada di atas jalan yang mempermudahkan bagi kita untuk Allah berikan bimbingan dan taufik kepada kita untuk berada di atas jalan yang sebenarnya bagi menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kuliah kita yang terdahulu kita telah pun memulakan pengajian berkenaan dengan tafsir surah Al-Mulk. Dalam sebelum daripada ini, pengajian sebelum ini kita telah selesai berkenaan dengan tafsir surah Al-Insan. Alhamdulillah, dan insyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali pengajian kita berkenaan tafsir surah Al-Mulk. Ya, sebab surah Al-Mulk ini tuan-tuan surah yang favourite orang kita suka baca. Orang kita hafal, ada sebahagiannya hafal. Ya, alhamdulillah, kalau yang hafal tu bagus. Kalau yang belum hafal lagi, kenalah hafal contohnya. Sebab fadilatnya kita dah uraikan dalam pengajian yang lalu, ya, tentang akan sifat yang Nabi SAW berikan kepada surah ini. Ya, sekurang-kurangnya bila masuk dalam kubur itu malaikat segan dengan kita tuan-tuan. Pasal tanya berapa juzuk apa? Juzuk amma. Amma pun tak lulus juga tuan-tuan. Ya, ini lagi membingungkan kita. Ya, Allah Akbar. Baik. Jadi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti pada ayat yang kedua. Cuma insya-Allah pada malam ini saya akan sambung sedikit penambahan terhadap ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dalam ayat yang kedua ini Allah menyatakan bahawa Dialah yang berkuasa mentakdirkan ke atas makhluknya adanya kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling terbaik amalannya. Kerana Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dalam ayat ini
kuliah kita yang terdahulu kita telah uraikan kenapa Allah mendahulukan perkataan al-maut berbanding perkataan al-hayat. Allah takdirkan kepada kita ini tuan-tuan, ada ulama kata sebelum kita hidup Allah dah tetapkan bila kita mati. Sedangkan bila kita hidup kita tak pernah ingat bila kita nak mati. Kan beza tu tuan-tuan ya. Sebelum Allah nak ambil malaikat, disebutkan dalam hadis yang panjang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tazkirah, bila malaikat ambil titisan air mani itu yang telah bercampur antara lelaki dan perempuan, malaikat bawa naik ke hadapan Allah, berkata, ya Allah, engkau nak cipta tak makhluk ini? Allah Ta'ala kata, baik, aku ingin menciptakan. Ataupun Allah berkata, berfirman, aku tak mau. Kalau tak mau, dipulangkan semula dan tidak akan terbentuknya manusia. Tapi kalau Allah kata nak jadi, mereka akan tanya, tanah mana nak ambil? Tanah USG tu? Ya, kalau kita berasal tanah USG mahal itu tuan-tuan. Nak ciptakan ni tanah USG kaki bawah tuan-tuan. Allah Akbar. Ya, daripada tanah mana nak ambil kata Allah? Ya, daripada bagaimana sifatnya, ajalnya, segala apa yang bakal berlaku kepada kita dalam kehidupan dunia ini telah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi kita. Di sini nak menunjukkan apa tuan-tuan? Di sini nak menunjukkan kepada sifat Allah yang Allah sebut dalam akhir ayat yang kedua ini, Al-Aziz. Dia itu maha perkasa, kerana Allah berkuasa menetapkan segala apa yang mengikut iradatnya terhadap makhluk. Ya. Jadi sebab itu hadirin dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama di sini juga melambangkan kepada tujuan kita hidup ini adalah untuk bertemu dengan kehidupan yang tidak pernah mati. Kita hidup kat dunia ini akan mati tuan-tuan. Tujuan kita adalah untuk bertemu dengan kehidupan yang takkan mati-mati, iaitu kehidupan di hari akhirat. Sebab itu saya pernah cakap dulu, Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali menyatakan bahawa aku pelik ramai di kalangan manusia yang sibuk mencari dunia sampai tak ada masa untuk hari akhirat, tak ada masa untuk Tuhannya, kerana semata-mata mendapatkan rumah yang besar, mendapatkan kereta yang mewah, ataupun bersenang lenang dalam kehidupan kepuasan nafsu syahwatnya, sedangkan mereka terlupa bahawa mereka akan diputuskan daripada segala nikmat yang mereka miliki itu dengan kematian. Sedangkan aku mencari jalan untuk mendapatkan rumah yang besar, tanah yang begitu luas, luas langit dan bumi, kereta yang begitu mewah kenderaannya yang tidak pernah terputus, iaitu yang mana tidak ada sesuatu pun yang dapat memutuskan aku daripada kenikmatan ini, kerana pada ketika itu tidak ada lagi kematian di hari akhirat. Nampak tuan-tuan? Ini bida cara berfikirnya golongan para paling ulama. Ya. Baik. Jadi hadirin dikasihi rahmati Allah. Di sini menyebutkan ahsan amal. Berkata Al-Ajibuni, seorang ulama tafsir, Allah tidak menyebutkan aktsar amalan. Allah tak sebut, aku ciptakan manusia hidup di bumi ini untuk melihat siapakah yang paling banyak amalan dia. Bukan Allah nak tengok, bukan yang meletakkan darjat kita tinggi ataupun rendah, bukan yang meletakkan kita hampir atau jauh dengan Allah berdasarkan kepada banyaknya amalan, tidak. Kerana di dalam Islam tidak memandang kepada soal kuantiti. Sebaliknya Islam memandang kepada soal kualiti. Ini yang Islam yang Allah ambil kira. Perkiraan hisab Allah adalah melihat kepada kualiti. Sebab itu dalam banyak-banyak ayat Al-Quran Allah menyebutkan tentang nilai kualiti berbanding daripada kuantiti. Sebagai contoh, kita tengok dalam peperangan Hunain, Allah sebut dalam surah Al-Anfal, "Idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an." Ingatlah ketika perang Hunain, kamu merasa bangga kerana banyaknya jumlah kamu.
Sedangkan Allah menyatakan bahawa Wallahu alaikumul ardh. Bilangan kamu yang banyak itu sebenarnya tidak dapat memberikan ketakutan dan keturunan kepada pihak musyrikin atau orang kafir, atau pada teruk pada diri itu tidak mampu. Kerana yang pentingnya adalah nilai kualiti keimanan, kesabaran yang ada di dalam diri seseorang. Sebab itu tuan, kita dalam nak memperjuangkan Islam, bagi nak mendaulatkan agama Islam ini tuan-tuan, kata Abu Hasan Ali An-Nadwi, seorang tokoh pendakwah di negeri India, negara India dahulu, dia ada menyebutkan, termasuk Abu Ali Al-Maududi, dia kata apa? Dia menyatakan dalam perjalanan nak mendapatkan Islam itu dimartabatkan memerlukan proses yang begitu banyak, perjalanan yang begitu panjang, kerana Allah ingin memilih bukan bilangan umat Islam yang ramai. Sebaliknya Allah ingin memilih siapakah yang benar-benar inginkan kepada Islam yang sebenar. Liyamizallahu al-khabith minat tayyib. Dalam nak memberikan kejayaan dalam Islam, Allah nak pilih siapakah yang benar-benar solid dan tulen keimanannya untuk menegakkan agama Islam. Ini kita kena faham, tuan-tuan dikasihi rahmati Allah. Baik, maksud ahsanu amala ini memberi maksud adalah apa tuan-tuan? Iaitu nilai kesempurnaan. Ada ulama tafsirkan ahsanu amala ini adalah akhlasu amala. Allah nak uji siapa di antara kita yang paling ikhlas amalannya. Yang paling ikhlas. Ikhlas ni macam mana tuan-tuan? Ikhlas ni adalah kosong. Bukan lagu Najwa Latif, kosong itu tuan-tuan. Maksudnya kosong daripada sebarang hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan di dalam perkara yang melibatkan urusan akhirat. Sebab tu saya ingat kata Imam Ahmad. Imam Ahmad ni siapa tuan-tuan? Kalau asas mazhab Hambali. Dia kata apa? Barang siapa yang membuat urusan akhirat kerana tujuan untuk menyempurnakan keinginan dunianya, maka ia tidak pernah berjaya mendapatkan akhiratnya, melainkan dunianya pun dia akan gagal. Kalau buat kerja akhirat, tujuan dia adalah, ujung dia adalah untuk mendapatkan dunia, alamatnya adalah akhirat pun tak dapat, dunia pun tertinggal. Tetapi barang siapa yang ingin membuat kerja dunia, tetapi matlamat dia adalah bagi menghasilkan keuntungan akhirat, maka niscaya dia akan mendapatkan kedudukan. Pak itu tuan, berbeza, ya. Jadi sebab itu yang pertama, orang yang paling ikhlas di dalam beramal. Yang kedua ditafsirkan ahsanu amala adalah akmalu amala. Orang yang mengejar kesempurnaan di dalam amalannya. Kita nak buat amalan itu tuan, ya Allah, katakanlah Allah dah berikan kepada kita umur 40 tahun. Saya rasa tuan-tuan di hadapan saya semua muda-muda belaka, 40 tahun lah kita katakan. Tolak 15 tahun kita akhir balik, tinggallah umur kita 25 tahun. Ya tuan-tuan, kalau 40 tahun kita ada 25 tahun. Ya, 25 tahun kita mengerjakan solat sebagai contoh. Tahap manakah yang tuan-tuan boleh tahu kesempurnaan solat yang kita lakukan pada hari ini? Itu kalau cerita bab solat lah. Belum cerita bab hari, ya. Maksudnya di dalam sesuatu ibadah ataupun sesuatu ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah inginkan adalah kita mengejar kesempurnaan dalam ibadah itu. Sebab itu pernah ditanyakan kepada Imam Al-Junaid, anak orang ditanya pada pasal apa saya buat ibadat tak pernah dapat kemanisan dalam ibadat. Halawatul ibadah tak dapat. Kenapa tak dapat ni? Saya sembahyang dah banyak malam dah, orang lain pun bangun tahajud, saya pun bangun tahajud, tapi saya tak dapat kemanisan di dalam tahajud saya. Kerana apa jawab Imam Al-Junaid? Kerana engkau mengejar bilangan di dalam rakaat tahajud itu, sedangkan aku mencari kesempurnaan
dan cuba mengelakkan daripada berlakunya kecacatan di dalam ibadat tersebut. Kerana itu aku mendapat kemanisannya dan engkau tidak pernah mendapatkan. Nampak tuan-tuan? Maksudnya walaupun 2 rakaat tapi dibuatnya Masya Allah. Sebab itu Nabi semayang lapar dia. Kita pun nak lapar dulu tapi super express, kan lain. Ya, nak dapat akmal amalah tetapi kurang sikit tuan-tuan. Itu sebagai contoh. Ya, nak menceritakan bahawa apa yang penting adalah mencari kesempurnaan di dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Allahu Akbar. Ada ulama menyatakan ahsanul amalan ditafsirkan amalan-amalan yang soleh. Baik, tuan-tuan, kita nak tahu amalan soleh ni bagaimana? Ulama antaranya Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dia menyatakan amalan soleh ini, kalau kita nak mengetahui ia amalan soleh ataupun tidak, ia akan menghasilkan kebaikan pada 5 perkara. Ya, sebab itu dinamakan amalan itu soleh. Soleh ni sifat dia adalah mensolehkan. Sifat yang disebut sebagai aktif. Dia kata nama aktif maksud dia bertindak untuk menjadikan tuan yang melakukannya itu menjadi Muslim. Dia bukan takat soleh tetapi dia Muslim. Dia seorang yang bersifat kesolehan dan dia mempunyai daya kekuatan untuk mengislahkan orang lain. Itu dipanggil soleh Muslim. Kita hari ini kalau kita buat ibadat itu sekadar dapat kat kita saja, itu amalan kita belum cukup kesempurnaan amalan soleh itu. Kerana dia baru berbalik kepada kita saja. Kita tak boleh beri manfaat kepada orang lain daripada amalan soleh tersebut. Nampak tuan-tuan? Sebab itu ulama-ulama terdahulu mereka bukan sekadar mengejar melakukan amalan soleh, tetapi dalam amalan soleh itu menjadikan mereka juga adalah seorang Muslim. Memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar. Ya. Baik, yang pertama apa tuan-tuan? Iaitu amalan soleh ini akan bertindak terhadap agama seseorang. Agama kita itu akan menjadi semakin baik. Sama ada dari sudut kefahaman agamanya, bertambahnya ilmu kita, kesedaran untuk mencari ilmu. Ya, sedangkan kata Al-Imam Ibn Qayyim, dia menyatakan barang siapa yang hatinya tidak terpaut kepada ilmu, itu tanda-tanda Allah telah mematikan hati. Ada setengah macam Islam tuan-tuan, dia tak minat majlis ilmu. Dia minat majlis teh tarik. Itu majlis di restoran itu tadi. Bahaya begini tuan-tuan. Sebab itu kita memerlukan berdamping dengan majlis ilmu. Ya, supaya hati kita ini sentiasa diingatkan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang ulama tuan-tuan ya, saya lupa nama dia tuan-tuan. Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah taala, ketua para tabi'in. Satu hari anak murid dia mengajar di dalam satu majlis, dia datang masuk ni, guru ni datang masuk duduk dalam majlis anak murid. Anak murid dia bangun, wahai tuan guru, kau lebih layak untuk mengajar. Aku takkan mampu mengajar seandainya kau sedang berada dalam majlis aku ini. Tolonglah wahai guru, kaulah duduk di sini, aku tidak layak untuk mengajarkan. Apa kata Sa'id bin Musayyab? Allahu Akbar. Ini ulama besar tuan-tuan. Ya, kita yang bukan ulama pun tak nak duduk kita ni. Ni tepuk penuh, bukan ustaz lagi, baru nak start kita. Ya, kata Sa'id bin Musayyab, duduklah wahai anak murid, mengajarlah apa yang ingin kau sampaikan. Kerana walaupun aku sudah mengetahui akan ilmu itu, sekurang-kurangnya berilah peluang kepada aku untuk mengecapi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan nak ilmu kerana dia lebih aneh, tetapi dia nak dapat naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teruskan kau belajar. Allah Akbar. Ini akhlak seorang ulama tuan-tuan, seorang tokoh tabi'in yang perlu kita contohi, yang mana zaman mereka hampir dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, yang pertama adalah orang itu mendapat kebaikan dari sudut agamanya. Ya, agama ini adalah menambahkan lagi kefahaman dirinya terhadap agama. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di kita ni makin lama makin dekat dengan ilmu agama,
makin seronok kita kepada bersahabat dengan para alim ulama, kita tak bermusuh dengan para alim ulama. Itu tanda-tanda yang amanah yang kita buat selama ini adalah mendatangkan, membuahkan hasil. Sebab kata Imam Ibn Qayyim, bila Allah campakkan rasa keliaran di dalam hati kita dan minda kita, sehingga kita bermusuh-musuhan, tidak menyukai terhadap orang yang berilmu dan seumpama dengannya, itu tanda-tandanya hati kita telah dijangkiti virus kejahilan akibat daripada mati dan kerasnya hati kita. Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Sebab pernah disebut dalam satu kitab Tadbis Iblis, Beritan Iblis. Syaitan iblis ini berkata, sesungguhnya bila manusia itu telah ditimpa akan kejahilan, maka aku tak perlu berbuat apa kepada mereka, kerana kejahilan itu sendiri akan membinasakan Tuhan. Iblis goyang kaki, dia tengok aja tuan-tuan, orang ini tak payah aku penat-penat ambil apa kata, ambil apa orang panggil masa tambahan, kerja lebih masuk untuk menyesatkan dia. Kenapa? Kerana kejahilan itu sudah memadai untuk menyesatkan dia sendiri. Allahu Akbar. Ini kita bimbang tuan-tuan. Yang kedua, kebaikan itu akan berbalik kepada an-nafs, kepada diri seseorang. Ini kesan daripada amalan soleh. Pada diri itu adalah pada hatinya. Hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi baik, dijauhkan daripada sifat-sifat mazmumah dan yang seumpama dengannya. Kemudian meningkatkan lagi darajat tahap sifat nafsunya kepada mutmainnah, mutakamilah dan seumpama dengannya. Maka ini kesan daripada implikasi amalan yang soleh. Sebab itu pernah ada orang datang temu dengan Imam Ghazali. Dia kata apa? Dia kata, aku ni kenapa ada orang yang solat, ada yang puasa, tapi masih lagi bersifat dengki terhadap manusia. Ini kerana apa? Kata Imam Ghazali, amalannya itu belum lagi diterima oleh Allah. Bukan Imam Ghazali nampak, tetapi itu ada ciri-ciri dan tanda-tanda. Kerana kebaikan amalan salih itu sentiasa memberikan pengawasan kepada hati orang-orang yang beriman. Yang ketiga tuan-tuan, iaitu menjadikan akal kita ini manfaat kepada akal. Yang mana akal kita ini sentiasa cenderung dan sentiasa dapat digunakan pada perkara-perkara yang baik. Akal kita akan dapat memahami akan kandungan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Maksudnya Allah berikan hikmah kepada akal dan fikiran kita. Bila kita baca Al-Quran, hati kita terpaut. Kemudian Allah bukakan kefahaman kita dalam mendalami Al-Quran. Sebab itulah Nabi menyebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Kalau Allah nak bagi kebaikan pada seseorang, Allah apa tuan? Allah berikan terhadap dirinya kefahaman terhadap agama. Maksudnya, orang yang baik di sisi Allah ini bukan takat dia belajar agama, bukan takat dia beramal semata-mata, tetapi dia beramal berdasarkan kefahamannya. Dan kefahaman itu natijahnya datangnya daripada kesan daripada amalan-amalan saleh yang diterima oleh Allah, hingga dia dapat memahami kebaikan daripada sesuatu ayat yang dia bacakan. Ini kita perlu lihat tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian manfaat berbalik kepada keturunan, berbalik kepada anak ina, berbalik kepada isteri, berbalik kepada suami. Sebab itu kesan implikasi daripada amalan-amalan yang saleh ini, dia bukan sekadar berbalik kepada kita. Sebab itu saya teringat lagi ada seorang ustazah ini cerita, "Ustaz, saya ni, anak saya ni, dia nak baca Quran." Allahu Akbar. Padahal suruh berapa kali dah, berat tak dapat dah nak cerita, nak suruh nak bagi arahan. Tetapi bila dia buat muhasabah, tengok-tengok rupanya kita sendiri pun berat dulu. Jadi Allah pun bagi anak kita pun berat sama-sama dengan mak ayah dia. Akhirnya mereka pun berbincang, misalnya dia bincang dengan suami dia, kita gini lah bang, kita pun tak mana baca Quran, saya pun penuh. Jadi apa kata kalau dan
dalam 2-3 bulan ni kita buatlah recek antara satu sama lain. Abang baca, saya dengar, saya baca, abang dengar. Kalau saya duduk, abang seorang baca. Ini tidak adil. Maksudnya cerita kan, sama-samalah kita amalkan kembali. Jadi sama-sama amalkan. Dalam 3 bulan pertama mereka amalkan, subhanallah, Allah menggerakkan hati anak-anak mereka untuk gemar dan suka untuk baca Quran. Bila tengok ayat itu, dia rajin dengar baca Quran kan. Adalah waktu-waktu tertentu yang mereka habiskan bersama untuk melakukan membaca Quran secara bersama. Akhirnya anak itu tadi tak perlu nak dibising, tak perlu nak dipaksa, tak perlu nak disuruh berkali-kali. Akhirnya anak itu sendiri yang ambil Quran dan ikut mengaji. Siap panggil mak, cek pula saya baca. Allah Akbar. Ini adalah kesan yang sedikit daripada amalan yang salih. Seandainya amalan salih itu ada nilai sifat istiqamah. Kalau tak ada istiqamah tuan-tuan, maka amalan salih itu dia tak jadi salih, dia jadi toleh juga. Maksudnya dia tak memberikan manfaat. Baik, yang seterusnya, ia juga memberikan keberkahan kepada harta kita. Kesan daripada amalan salih itu. Sebab itulah tuan-tuan, pernah seorang sahabat datang jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku nak tanya ni, aku pun buat bisnes juga, sebagaimana Abdul Rahman bin Auf buat bisnes. Tetapi aku boleh, Abdul Rahman bin Auf jauh lebih banyak menyumbangkan untuk Islam dan dalam dakwah Nabi, sehingga kan beliau pernah berikan segala-gala apa yang dia miliki, sedangkan aku pun tak mampu nak beri begitu. Tetapi aku boleh kerana rezekinya tidak pernah diputus, tak pernah terputus. Akhirnya Nabi kata hadis ni kata ulama bahawa dimaksudkan kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Nabi kata apa? Nabi bersabda, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang salih itu hanya layak dimiliki oleh orang yang salih. Allahu Akbar. Nabi kata kepada Abdul Rahman bin Auf itu tuan-tuan, nak menunjukkan itu adalah sebaik-baik harta. Kerana bila berada di tangan orang-orang yang salih, maka harta itu sendiri akan membantu tuannya agar tuan dia menjadi ke arah orang-orang yang salih. Membantu harta itu turut membantu tuan-tuan. Ini nak ceritakan bahawa kelebihan. Sebab itu hadirin dimuliakan, ada satu kisah yang diriwayatkan dalam kitab Hayatus Sahabah. Dia menceritakan satu hari Abdul Rahman bin Auf itu tuan, dia bawa balik barang dagangan hasil perniagaan yang di bumi Syam. Dia bawa pulang pada ketika itu di zaman Sayyidina Umar. Kita semua maklum berlakunya Amul Muja'ah, iaitu tahun kelaparan selama 2 tahun. Ada setengah riwayat kata setahun setengah. Berlakunya tahap tahun kelaparan kerana kemarau yang begitu panjang. Jadi Abdul Rahman bin Auf bawa balik barang dagangan hasil keuntungannya. Dalam perjalanan dia nak bawa balik barang tu, ada geng-geng peniaga-peniaga di pasar Mekah pergi buat roblok kat tengah jalan. Apa tujuan dia tuan? Dia nak buat deal dengan Abdul Rahman bin Auf. Wahai Abdul Rahman, kau jual barang ni dekat kami dengan harga yang kami belilah harga berapa? Sebab di Mekah, di kawasan tempat umat Islam sekarang ni, barang ini diperlukan oleh orang ramai. Jadi kau jualkan kepada kami berikan kau untung sedikit. Kau dah untung nak kami beri pula untung untuk kami jual di pasar-pasar ketika itu, untuk kami ambilkan lagi charge tambahan keuntungan untuk kami pula. Take advantage atas orang itu. Waktu itu barang tu dah tak ada. Orang memerlukan sangat pada barang itu. Jadi dia buat ni dengan berahman. Sampailah utusan Sayyidina Umar datang jumpa Abdul Rahman, bagi tahu, wahai Abdul Rahman, Amirul Mukminin perintahkan engkau bawa balik barang ini, jangan jual pada sesiapa sehinggalah sampai di bumi Madinah pada ketika itu untuk diambilkan kepada orang yang memerlukan, sekiranya engkau bersetuju. Allahu Akbar. Abdul Rahman baca surat tanpa berfikir panjang lebar. Abdul Rahman kata, beginilah. Tadi ada utusan datang, dia pun nak beli barang dengan aku.
Oh itu kalau ibu kami disambung lagi banyak baik boleh banyak. Yang itu sambung, ya sambung bukan macam kata melobi lah, maksudnya lawan siapa yang boleh bayar lebih banyak. Baik, berapa yang orang tu tawarkan? Kata Abdul Rahman bin Auf, kata garam dia. Orang yang akan membeli barang dagangan yang aku akan bawa masuk ke Madinah ini, dia akan membayar kepada aku 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu. Kalau orang mampu bayar 700 kali ganda sekarang juga terdiam tuan, 700 kali ganda. Kalau 2 kali ganda kita hari 700. Siapakah orang itu wahai Tuan Abdul Rahman? Berkatanya Abdul Rahman, yaitu Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya aku akan sedekahkan segala keuntungan aku ini kerana Tuhanku telah membeli barang aku ini, dan dia membayar pahala kepada aku 700 kali ganda pada setiap barangan. Kalau orang boleh bayar, baik silakan. Terdiam terus tuan, insaf seketika. Allahu Akbar, ini nak cerita hebatnya nilai iman yang ada pada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Allahu Akbar tuan ya. Baik, itu adalah merupakan yang disifatkan sebagai ahsanul amalah. Sebab itu Allah mengakhiri ayat ini dalam bentuknya Al-Ghafur wa Al-Aziz. Al-Ghafur maksudnya Allah ini Maha Pengampun. Pengampun bagaimana? Pengampun di dalam memberikan kemaafan atas kesalahan setiap amalan-amalan yang kita kerjakan, tak lebih daripada salah dan cacat. Jadi Allah ampunkan yang kurang, Allah terima yang lebih. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur." Yang bermaksud, dialah Tuhan yang menciptakan 7 pentara langit secara bertingkat. Namun engkau tidak melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang kecacatan. Jika engkau meragukan, maka cubalah engkau mengulangi pengamatanmu atau penglihatanmu, dan dapatkah engkau melihat akan sebarang kecacatan. Baik, yang pertama kata dalam tafsir Al-Uni oleh Dr. Syekh Waqbah Zuhaili, dia menyebutkan di sini maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan dan menjadikan 7 lapisan langit itu secara bertingkat-tingkat. Tiba apa ni kalau kita pergi negara Arab, tingkat itu dipanggil tabaq. Kalau kita pergi negara tabaq al-ula, tabaq al-thani, tingkat pertama, tingkat kedua, itu masuk tabaq. Ya, kita biasa dengan tabaq ni macam tabaq itu mutabaq. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab Saudi kan dia jual murtabak tadi di kawasan nak pergi ke ke Mismarah tu, yang di satu warung dia jual murtabak. Kenapa nama murtabak? Sebab dia tempe kan. Buat ada tempe pula, maksudnya roti bertingkat. Itulah dia panggil murtabak. Arab panggil murtabak. Sampai kat kita murtabak. Kan lain lebih tak ada masalah. Yang penting makan dia sedap sebenarnya. Baik, jadi nak ceritakan bahawa katanya setiap lapisan langit itu berasingan dari yang lain. Allah menciptakan langit itu secara bertingkat dengan 7 lapisan tingkatan, dan setiapnya berpisah di antara satu sama lain. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari peristiwa Isra ketika mana Nabi SAW di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sendiri bertemu dengan setiap para nabi dalam setiap lapisan langit, dan mendapati setiap langit itu tidak ada tiang yang untuk menahan antara tingkatan atas dengan tingkatan bawah. Macam kita tentu ada tingkat atas, sekarang ini ada tiang yang menampung tingkat yang di atas. Tetapi disebutkan setiap lapisan tingkatan langit dia tidak ada tiang. Sebab itu dalam Al-Quran yang lain Allah sebut, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawna. Allah yang telah mengangkat langit itu tanpa ada tiang. Bighairi 'amad, tidak ada tiang yang mampu untuk engkau melihat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mana boleh kita buat tingkatan yang tidak ada tiang yang menampung? Kita hebat mana penciptaan,
bangunan pencakar langit sampai berapa tingkat sekalipun, dia mesti ada tiang yang untuk support yang ada di atas itu. Itu maksud dari Allah menyatakan kelemahan manusia. Kalau kamu mampu buat macam yang aku buat, tak ada tiang, takkan mampu manusia nak membuat itu sebalik. Sebab itu baru ni saya terbaca dalam satu riwayat hadis, dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, dan beberapa hadis riwayatkan oleh Abu Ya'la. Hadis ni bila kita baca rasa takut tuan-tuan. Dalam hadis tersebut menyatakan bahawa antara tanda-tanda kiamat, engkau akan melihat gunung-gunung yang berada di Mekah akan dilubangkan. Maksudnya dia akan ada lubang lah. Apa maksud lubang tu? Kita dah faham lah. Kemudian engkau akan melihat sesuatu binaan yang jauh mengatasi, lebih tinggi daripada segala gunung-gunung yang ada di Mekah. Ada satu bangunan, Nabi tak ada bangunan apa. Ada beberapa binaan yang mana dia jauh lebih tinggi daripada segala bukit-bukit yang ada di kota Mekah. Dan kau akan melihat pada ketika itu kiamat makin hampir bila ada sesuatu bayang yang menutupi Kaabah. Apa bayang tu kan? Sekarang ni aku bayang tu. Bayang tu bangunan jam pula. Sebab tu hari ni kita duduk daripada bukit yang ada di Mekah, Arafah ke mana-mana, kita boleh nampak bangunan loceng itu jam lebih tinggi akan sekalian bukit-bukit yang ada di situ. Satu. Nombor dua, bila waktu matahari, kalau tuan-tuan perasan yang matahari beralih ke arah waktu zuhur, kita akan lihat bahawa bangunan itu bayang-bayang yang telah menutupi akan kena pada kawasan Kaabah ataupun Baitullah. Maka di sini nak menunjukkan akan kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan disebutkan bahawa bangunan itu akan memenuhi sekitar kawasan rumah Allah tersebut. Ini belum berlaku lagi, tapi dalam proses Allah Akbar ini nak menceritakan bahawa tanda-tanda berlakunya akhir zaman. Saya rasakan ada orang tanya, Ustaz, Tok Arab tak tahu ke? Bagi saya Tok Arab tidak membaca. Bukan kita nak menghina Arab, tidak, bukan semua Tok Arab tidak membaca. Maksud saya ni yang menjadi pengetua-pengetua tertentu seperti dalam kerajaan Saudi dan seumpama dengannya. Sebab itu berkatanya seorang Syekh Ahmad Yasin sebelum dia meninggal menyatakan, nahnu ummatun iqra walakin la taqra. Kita ni adalah umat yang Allah sebut dalam Quran suruh membaca. Dalam kitab Taurat, kitab Injil, Allah tak pernah suruh bangsa Yahudi, bangsa Nasrani untuk membaca, tetapi mereka yang lebih banyak membaca. Sedangkan kita umat yang Allah suruh membaca, tapi kitalah yang paling tidak membaca. Maksudnya ini adalah perancangan daripada apa yang disusun atur oleh buah-buah yang berada di belakang yang memerintahkan. Allah Ta'ala dari sudut kesahihan yang terjadi. Ini mungkin ada kebenaran dan sungguh. Kita beri kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dikasihi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat yang ketiga yang Allah Taala nyatakan ini. Yang pertama kata Asy-Syahid Syekh Qutb rahimahullah taala, kenapakah Allah menyebutkan perintah agar kita memerhatikan langit? Kenapa Allah tak suruh kita tengok suasana keadaan yang berada di bumi? Kenapa tidak suruh lihat kepada binatang? Kenapa tidak suruh melihat kepada akan segala kejadian yang berlaku yang lain? Kenapa mesti di langit? Yang pertama kata Syekh Qutb rahimahullah, bahawa menjadi kebiasaan orang-orang Arab yang berada di tanah Arab, mereka ini lebih banyak berjalan.
hidup mereka secara nomad berpindah-pindah. Mereka sentiasa melihat arah angin, arah bintang untuk mereka mencari jalan, tunjuk jalan untuk mereka menuju sampai ke sesuatu destinasi. Arah matahari, bayang-bayangnya dan seumpama dengannya. Maka kerana itu Allah menyuruh mereka yang paling banyak melihat langit setiap hari dalam perjalanan. Allah suruh mereka memperhatikan satu ciptaan yang menunjukkan akan kesempurnaan zat Tuhan yang menciptakan langit itu. Ya, kerana apa disebutkan dalam tafsir ini, Allah menciptakan langit dalam keadaan tidak bertiap, tetapi ia jauh lebih seimbang dan tidak ada kecacatan sama sekali berbanding dengan ciptaan manusia yang ada tiap tetapi tidak seimbang kadang-kadang. Ini nak menunjukkan kepada sifat ijaz. Allah mencabar perbuatan mana-mana di kalangan orang musyrikin yang menyembah Tuhan selain daripada Allah, agar mencabar Tuhan-Tuhan mereka supaya dapat melakukan sesuatu yang sebagaimana telah diciptakan oleh Allah SWT. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah, seorang ulama namanya Syekh di Yaman, Syekh Abdul Majid Al-Zindani hafizahullah ta'ala, dia ada membuatkan tentang mukjizat. Dia bagi mukjizat saintifik Al-Quran. Dia menceritakan tentang bagaimana sifat as-samawat, sifat langit ini, tuan-tuan. Ya, kalau kita lihat bagaimana berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bila ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, waktu kau di Mi'raj itu, setiap para Nabi yang Nabi berjumpa di langit itu bukan langit dunia, itu adalah langit yang berada di atas daripada langit dunia. Apa dalilnya? Nanti tuan-tuan tengok dalam bawah surah Al-Mulk itu, Allah menyebut walaqad zayyana as-samaa ad-dunya. Aku telah menghiaskan langit dunia. Nak menceritakan langit yang disebut ayat pertama itu tak sama dengan langit dunia. Sehingga kan bila Abdullah bin Abbas seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, waktu kau naik di atas tu, berapa jarak antara satu langit dengan langit yang kedua? Maka Nabi takkan boleh kira, tuan-tuan. Zaman dulu mana ada kalkulator untuk kira berapa jarak batu dan sebagainya. Maka apa yang Nabi cakap pasti daripada wahyu. Jibril mengkhabarkan kepada aku perjalanan daripada satu tingkatan langit kepada langit yang kedua adalah selama 500 tahun perjalanan dunia. Tuan-tuan bayangkan, 500 tahun perjalanan dunia kali 7 kali 5, 3,500 tahun perjalanan. Itu baru nak sampai langit ke-7. Langit ke-7 nak naik pula ke Sidratul Muntaha, tak tahu dah kata apa. Sidratul Muntaha nak naik pula ke arah Allah. Tak boleh nak cerita, tuan-tuan. Kita hari ni duk bangun dengan teknologi, Masya Allah, hebat ini, ya, baru sampai bulan. Bulan tak lepas langit dunia lagi, tuan-tuan. Kalau kita tengok di sini, dikatakan di dalam satu artikel yang saya ketik daripada NASA, dia kata apa? Dia menyebutkan bumi adalah merupakan planet yang ketiga daripada susunan segala planet yang berada di galaksi. Ya. Dan selain daripada matahari, terbukti bahawa kami menganggapkan lebih daripada 200 bilion bintang yang bergerak berputar mengelilingi galaksi di Milky Way, di alam semesta. Lebih 200 bilion. Bukan juta, tuan-tuan. Bilion ni ribu juta. Kita baru boleh orang kata apa, expose ataupun boleh tahu berapa planet-planet tertentu saja, seperti surah Mentari dan seumpama dengan dia yang kita baru tahu. Sedangkan banyak lagi ciptaan Allah di alam semesta sana yang kita tak pernah mengetahui. Makhluk apa pun kita tak pernah kenal. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi antara hikmah bila Nabi tengah lemah semangat, Allah bawa Nabi naik Mi'raj. Waktu itu, tuan-tuan, Nabi mendapat satu motivasi yang tidak boleh ditewaskan.
kekuatan motivasi itu. Sebab Nabi sendiri dibawa secara live. Tengok apa yang ada di langit-langit, bukan di langit dunia, di langit atas saja. Nabi kata kalau beginilah luasnya cinta Allah, takkan orang musyrikin yang bergerak dan duduk di Mekah itu tak ada apa lah. Takkan Allah nak binasakan, tak ada apa. Sebab itu keyakinan iman Nabi teramat dahsyat. Kerana aku melihat akan sifat Allahu Akbar. Yang lebih dahsyat sampai orang azan boleh dengar sampai ke atas di atas sana. Ini adalah sesuatu keluar biasaan yang tertakluk kepada Rasulullah SWT. Saya sebutkan keluasan alam semesta diprediksikan berdiameter kalau mengikut ukuran kepantasan cahaya tuan, setahun cahaya kelajuan cahaya itu, 1 tahun perjalanan cahaya lebih kurang 10 trilion kilometer. Kalau kita buka lampu selama setahun, jangan ada benda yang mahal, tengok dia berjalan sejauh mana, 10 trilion kilometer. Kalau setahun lah kita dia cuba kita bayar bahawa keluasan dalam semesta ini prediction saja tadi. Mereka tak boleh tahu pun luas mana. Prediction daripada kajian menyatakan lebih kurang 14.5 bilion pergerakan setahun cahaya. Tuan kali berapa? Berapa kali kita katakan mereka rosak mereka tak buat lah. Ini nak ceritakan bahawa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kita yang hidup di dunia ini kita agung-agungkan dunia yang kita miliki. Allahu Akbar. Kita tak ada nampak kesempurnaan tuan-tuan. Sebab itu di dalam ayat yang ke-3 ini Allah kata farjil basar. Kau ulanglah banyak kali sekaligus setiap hari sampai kau mati. Kau tidak akan pernah menemui futur. Futur ini ditafsirkan sebagai syakik, apa yang pecah, apa yang rosak pada ciptaan Allah. Ciptaan Allah tak pernah rosak tadi. Cuma Allah bagi kita rosak ni makin lemah, itu ada hikmah. Tapi kalau tengok kepada langit, dia tak ada rosak, melainkan Allah Ta'ala ingin dia rosak. Ya? Kita setahun berkali lebih rumah kita. Kereta 3 bulan sekali kita masuk servis. Ya? Tak ada pun kita nampak malaikat servis lagi. Nanti kita berhenti sekejap, kita cuti holiday ini, malaikat servis lagi. Tak ada pun tak pernah didengar. Ini dah menunjukkan akan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, kata Imam Al-Asad itu, seandainya Allah mengajak kita merenung kepada ciptaannya yang tidak ada cacat celah, maka apatah lagi Quran dan hadis yang dibawa oleh Rasulnya, sudah pasti ia pun tidak ada cacat celah. Allahu Akbar. Sebab itu Allah cakap orang musyrikin, kalau kau boleh menemui kecacatan pada ciptaan Allah yang ada di sekelilingmu, kau cuba pula cari kecacatan yang dibawa oleh Muhammad daripada Quran dan juga hadis Nabi, kau takkan menemui kecacatan. Allah sebut dalam Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau Quran dan hadis ini datang bukan selain daripada Allah, nescaya kau akan melihat banyak kekurangan yang ada di dalam fakta tersebut. Tapi kerana dia datang pada Tuhan yang maha bijaksana, maka tidak ada kekurangan. Sebab itu kita orang beriman tuan-tuan, apa yang dibawa oleh Nabi melalui Al-Quran dan juga hadis, kita kena beriman. Kita kena ada iman yang tidak ada keraguan. Sebab Allah suruh apa dalam ayat Quran, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sifat orang-orang beriman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni, bila diajar jom kita tengok Quran, kita belajar Quran, kita belajar hadis, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami beriman dan kami beriman. Kami tak ada sifat keraguan, walaupun benda itu tidak logik akal, di sisi akal kami tak logik, tetapi kami tetap memperhati. Sahabat dengar Nabi kata 500 tahun perjalanan, sahabat terus beriman, terkebul. Kalau kita betul ni ustaz, 500 lama sangat. Dan betul tak betul tak betul kan? Ya,
Sedangkan para sahabat mengiyakan tanpa berbelah alih daripada apa yang Nabi sampaikan kepada mereka. Allah Akbar katanya. Jadi insyaAllah kita berhentikan dulu seketika dalam ayat ketiga. InsyaAllah kita sambungkan pada ayat yang kedua di masa akan datang. Ilmu ni tuan-tuan, kita beri sikit-sikit tuan-tuan. Dan adalah masa saya pun nak ada masa untuk membaca ilmu. Kalau tidak cepat sangat kita ambil tuan-tuan. Allah Ta'ala di sekadar itulah hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ia berikan manfaat dan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi yang lebih baik daripada Allah sekali kita maaf dan kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Sebelum saya mengakhiri itu yang kedua, ada sahabat kita Abang Jazim ini, dia selalu rekod-rekod tentang rakam ceramah-ceramah Ustaz Ahmad Yasuki, Ustaz macam-macam Ustaz lah, tuan-tuan dan Ustaz pun dia boleh beli CD dengan itu. Bukan saya promote dia tak pernah jumpa saya pun, tak pernah dan tak sempat pun. Cuma untuk kita berikan sumbangan untuk beli CD kuliah, sambil dulu dalam hidup, sedaya kita menghafal lagu Mahir Zain, juga kita menghafal ceramah-ceramah Ustaz. Pokoklah ada Ustaz yang emergency tak boleh datang, kita boleh sambungkan. Itu kelebihan tuan. Ada seorang sahabat saya ni, jadi PA Ustaz. Satu hari Ustaz sakit pun tak boleh. Dan Ustaz tu pergi ceramah mana-mana, kalau topik tadi yang sama, dia akan pulang benda yang sama. Sampai PA dia pun hafal sebiji dengan apa poin yang Ustaz ceramah. Bila Ustaz terlihat, dia boleh ganti Ustaz ceramah, bukan main lagi, kamar Ustaz punya 10 orang pun kata Ustaz buka dah 15 minit untuk sesi soal jawab. Dia kata kalau bagi saya kena panggil Ustaz yang betul. Dia orang pun dia confuse lah. Rupanya bab soal jawab dia tak boleh jawab, dia cuma ngapal je poin apa yang Ustaz tu angkat dan ajar pada dia tuan-tuan ya. Manalah tahu kot tuan-tuan punya begitu, insya-Allah. Jadi sekadar itulah kita tangguhkan dengan tasbih dan surah Al-Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.